Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dengan dalam PDPR Matematik Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Farha. Jadi kita akan hari ini kita akan belajar dalam bab 8 iaitu garis dan sudut. Okay, apa yang kita akan belajar hari ini? Okay, kita akan belajar membuat pembinaan geometri. Okey, dalam pembinaan geometri untuk garis dia ada 4 tapi hari ini kita akan belajar 2 dahulu. Okey, yang pertama kita akan belajar macam mana kita nak membina tembiring garis. Okey, apa itu tembiring garis? Tembiring garis ialah satu bahagian daripada satu garis lurus dengan panjang tertentu. Okey, jadi kita pergi kepada contoh 2. Bina tembiring garis AB dengan panjang 8 cm dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey. Kejap ya. Okey, jadi contoh yang kedua dia minta kita bina tembiring garis AB dengan panjang 8 cm dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Jadi untuk bina tembiring garis AB ni, mula-mula kita buat dulu satu garis lurus menggunakan pembaris. Okay. Okey, jadi kita bina satu garis lurus menggunakan pembaris. Okey. Buat panjang-panjang pun tak ada masalah. Okey. Okey, contohnya macam ni. Cikgu buat panjang lah. Okey. So, pakai pembaris kan? Kita buat satu garis lurus. Okey, bila kita dah buat satu garis lurus, okey, kemudian kita akan labelkan satu titik di atas garis lurus yang kita dah buat tadi tu. Okey, kita akan buat satu garisan. Okey. Okey, bila kita dah buat, okey, dia minta garis A, B. Jadi bila kita dah buat satu garisan pada satu titik pada garisan, okey, kita buat macam ni, label. Jadi kita labelkan dia sebagai A. Okey. Okey. Kemudian dia minta garisnya mesti panjang 8 cm. Jadi ni dah pada pembaris kan. Kemudian kita gunakan jangka lukis. Okey, jangka lukis ni. Okey, jangka lukis ni. Okey, kita ukur daripada 0 sehinggalah 0 sehingga 8 cm. Okey. 8 cm, okey. Jadi kita ukur, pastikan dia atas garisan, atas pembaris lah sebenarnya. Okey. Jadi 8 cm. Okey. Bila kita dah ukur 8 cm, okey. 8 cm, kita pun ukur, letakkan apa? Nama? Jangka lukis ni, okey, yang tajam mesti berada persilangan antara garis lurus yang kita dah buat tadi dengan tanda A tu, label A tu. Okey. Jadi yang tajam berada dekat atas persilangan tanda dan garis. Kemudian, okey, tadi kita dah ukur 8 cm kan jangka lukis ni. Jadi jangan gerakkan dia. Jadi bila kita dah ukur 8 cm, di atas garisan tu kita buat satu tanda menggunakan jangka
sudut jangka lukis tersebut. Dia akan keluar nanti. Okey, nampak tu. Okey. Dia akan keluar satu garisan. Kita buat tanda dengan menggunakan jangka lukis tersebut. Okey. 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 Terlebih pula panjang kan? Tak apa. Kita padam, boleh padam. Tak ada masalah. Okey, bila kita dah buat tanda, tak pun cikgu tunjuk semula. Okey. Kan kita dah ukurkan 8 cm pada jangka lukis ni kan. Okey, jadi yang tajam ni berada di atas persinggangan antara tanda yang kita dah buat dengan garisan yang kita dah buat warna hijau itu, ataupun lebih nak senang kita letak di label A tu. Okey. Okey, kemudian bila kita dah labelkan A, kita buat garisan pada dia akan jadi panjang lah macam tu selalunya. Tapi buat kecil pun tak apa kan. Okey, tak ada masalah. Okey. Okey. Jadi bila kita dah buat, okey, dah buat macam ni. Okey. Jadi label di sini ialah labelkan sebagai apa? Sebagai B. Okey. Jadi kita akan labelkan sebagai B di sini. Okey. Jadi kita dah ada garis tembereng garis A, B. Kemudian panjangnya ialah 8 cm. Kita kena label lah berapa cm yang dia minta tu. Okey, siap. Macam tu bentuk ini, maksudnya tembereng garis. Biarkan sahaja macam itu. Okey. Okey, boleh? Okey. Mudah je buat tembereng garis ni. Buat dulu garis yang panjang, kemudian keluarkan pembaris, keluarkan jangka lukis, ukur sebanyak berapa. Contohnya kalau soalan tu minta 8 cm, ukur 8 cm. Kalau soalan tu minta 16 cm, ukurlah 19 cm. Kemudian buat tanda di atas garisan dengan ukuran yang telah kita ukur pada jangka lukis. Okay. Alright. Okay. Jadi kita dah belajar buat tembereng garis. Jadi ini kita dah siap lah. Okay. Contoh kedua kita dah buat. Okay. Jadi yang kedua kita akan belajar hari ini ialah pembahagi dua sama serenjang. Apa itu pembahagi dua sama serenjang? Okay. Jadi kita baca dulu penerangannya. Jika satu garis AB adalah berserenjang dengan tembereng garis CD dan membahagi CD kepada dua bahagian yang sama panjang, garis AB disebut sebagai pembahagi dua sama serenjang CD. Okey. Contohnya macam ni lah. Okey. Dia ada garis CD, jadi garis yang berserenjang dia ialah AB. Macam mana kita nak tahu di AB ni garis berserenjang? Kalau perasan, jarak antara C dengan yang berserenjang ni sama dengan yang tengah ni kepada jarak D. Kemudian dia ada sudut tegak ni. Apa maksud sudut tegak ni? Sudut 90 darjah. Okay. Dia dah mention juga dekat sini, maksudnya dia dah bagi tahu dia pembahagi dua. Jadi garis AB ni dia membahagikan dua garisan CD dengan panjang yang sama. Okey. Kemudian hari ni kita akan nak belajarlah macam mana kita nak buat pembahagi dua ni. Okey, jadi contoh 3, bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, jadi kita pergi kepada software tadi. Okey,
Jadi contoh yang ketiga, dia minta kita bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembiring garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Jadi penyelesaian dia, macam biasa kita buat dulu satu garisan. Satu garisan panjang. Bila kita dah buat, kita akan labelkan. Labelkan di satu bahagian dengan label P. Kemudian, dah label P kan? Kemudian kita keluarkan jangka lukis. Jangka lukis ni kita kena ukur di bahagian gambar raja yang diberi ni lah. So, P kepada Q. Ukur panjang dia. Macam ni. Maksudnya yang tajam pada P dan yang mata pensil tu pada Q. So, bila dah ukur, kita tak tahu kan dia berapa cm, biarkan saja. Bila dah ukur sama, jadi kita buat macam tadilah, kita buat tembiring garis. Jadi yang tajam berada di P, dan yang tajam berada di P. Kemudian kita buat garisan untuk label Q. Jadi buat. So kita dah buat satu tanda di atas garisan dan labelkan sebagai apa? Labelkan sebagai huruf Q. Di sini ialah Q. Kemudian ambil kembali jangka lukis tadi. Jadi nak buat pembahagi dua sama serenjang ni, kita nak buat pembahagi dua sama serenjang. Tadi kita dah buat P ke Q kan? Jadi dekat sini kita daripada P ke Q tu, contoh P ke Q, tadi kita buat mesti sama kan? Jadi kita kecilkan sedikit, sehingga tidak mencapai Q. Kita kecilkan sikit bahagian jangka lukis ni supaya tidak kena pada Q. Bila kita dah kecilkan sedikit, kemudian kan, jadi dia punya kawasannya tajamnya masih lagi berada di P. Bila masih lagi berada di P, kemudian kita akan buat satu tanda di bahagian atas. Di sini satu. Bila dah buat kat atas, nak kena buat kat mana? Buatlah di bawah pula. Buat. Dia akan jadi macam tu lah. So, ini bila dah berada di P. Macam mana? Kan dah berada di P. Kita dah dapat di atas satu, di bawah juga dapat satu tanda. Kemudian, tadi kita dah buat dekat P. Sekarang kita buat dekat Q pula. Q. Bila dah dekat Q, bila yang tajam jarum ni dah berada di Q, jadi tanda yang perlu kita buat pula, kita gerakkan supaya kena pada tanda yang kita dah buat tadi. Kat situ tu, nampak? Tarik dia sampai kena pada garisan yang kita mula kita buat tadi. Bila dah kena, jadi kita akan dapat macam ni. Nampak tu dia ada bersilang. Bila dekat bawah dah buat, dekat atas pun kena buat juga. Alamak. Sekejap ya. Dekat bawah kita dah buat, jadi dekat atas pun kenalah buat juga. Kat atas buat, kenakan pada
garisan yang ke atas ni. Okey. Jadi tarik. Okey. Nampak? Dia akan dapat persilangan garisan ni. Nampak? Okey. Bila dah ada persilangan garisan tu, apa kita pun buat, ambil saja pembaris, pensel atau pembaris. Okey, keluarkan pembaris. Okey. Kita keluarkan pembaris. Kita sambungkan sahaja garis. Okey, yang bersilang ni kena jumpa dengan yang bersilang. Okey. Okey, bila dah keluar, jadi apa kita kena buat? Buat saja garisan dia. Sambungkan. Okey. Macam tu sahaja nak buat dia. Macam itu sahaja kita nak bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembiring garis. Macam tu sahaja. Okay. Alright. Jadi sebenarnya dalam YouTube juga banyak juga cara-cara yang digunakan untuk membuat tembiring garis ni lah. Okay. Jadi hari ni kita belajar dua benda. Yang pertama kita nak bina tembiring garis. Okay. Kemudian yang kedua kita belajar nak buat pembahagi dua sama serenjang bagi tembiring garis. Macam tu sahaja buat dia. Jadi bila kita dah buat pembahagi dua ni, cikgu lupa pula tadi. Kita labelkan. Okay. Labelkan. Ini mesti sama. Kemudian sudutnya mesti 90 darjah. Macam tu. Okey. Okey. Jadi kita hari ni kita belajar dua perkara, iaitu kita nak bina tembiring garis dengan kita belajar tembiring garis dan juga pembahagi dua sama serenjang. Jadi untuk lebih faham, kita buatlah latihan lah. Mestilah kena buat kan? Okey. Buat latihan. Okey. Praktis selalu. Okey. Jadi kita belajar dua perkara hari ini, tembiring garis dan pembahagi dua sama serenjang. Okey. Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Awak juga boleh cari dalam YouTube bagaimana cara-cara ataupun kaedah-kaedah lain untuk membuat tembiring garis dan pembahagi dua sama serenjang. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.